Okey, nama saya Fatimah Zahra binti Ramli. Saya adalah pengasas kepada Timah Kahwin Weddings and Events. Setakat ni, event-event yang pernah saya handle adalah kebanyakannya adalah event perkahwinan dan juga event pertunangan. Kami pernah handle daripada urusan pernikahan, urusan hantaran, dekorasi pelamin, meja makan beradab, dekorasi entrance dan juga walkway. Selalunya pihak klien akan menghubungi kita melalui WhatsApp ataupun mereka akan telefon secara direct kepada saya dan kemudian kita akan set appointment. Saya perlukan tarikh dan juga lokasi majlis sebelum kita proceed kepada appointment untuk berjumpa, dan kemudian kita akan berjumpa seeloknya di lokasi majlis dan terus akan bincang konsep perkahwinan dia, konsep dekorasi macam mana yang dia nakkan, dan kemudian kita akan proceed kepada lock-in date dan sebagainya. Saya ada pernah dapat satu klien yang bukan warga negara Malaysia, mereka daripada Syria, dan di situ saya pengalaman pertama saya handle klien yang bukan Malaysian, dan kita belajar sedikit budaya macam mana orang-orang Timur Tengah mengendalikan majlis. Mereka buat majlis pertunangan dengan saya, tapi dia punya konsep majlis dia sangat tertutup dan dia asingkan majlis untuk orang wanita, kaum wanita dengan waktu untuk kaum lelaki. Maksudnya dia ada dua set of events. So majlis akan dimulakan untuk kaum wanita dan sangat tertutup. Mereka tak mementingkan dekorasi yang lebat, tapi mereka pentingkan privacy dan juga security supaya orang yang bukan muhrim tak nampak wanita-wanita yang sedang buat majlis di tempat tersebut. Apa yang menguatkan saya untuk memulakan bisnes dalam wedding industry ni adalah kerana saya dah mula dapat sikit ilmu untuk apa yang perlu saya buat. Sebelum ni memang cita-cita nak buka wedding business tu pernah ada, dan kawan-kawan pun banyak encourage sebab saya pernah tolong beberapa majlis perkahwinan kawan-kawan dan sebagainya, dan diorang memang selalu refer kepada saya, okey kita nak buat apa nak kena buat. Saya lebih banyak uruskan majlis keluarga dan kawan-kawan secara percuma sampai diorang kata you should do this as a business. Tapi saya tak berani nak buat sebab saya tak ada ilmu tu. Tapi pertemuan saya dengan Abang Nas pada hujung 2018 membuatkan saya ada sedikit kekuatan untuk okay, this is something that I can do. Keperitan buat bisnes seorang diri tu memang ada, tapi itu saya percaya itulah big alone yang kita perlu lalui. Tapi sebab saya berada dalam circle IWTA ni, dan saya mempunyai kawan-kawan yang di sekeliling saya yang saya dah kenal. Oh, kawan ni dia boleh tolong saya daripada segi apa, kawan ni dia boleh tolong saya daripada segi nasihat dan sebagainya. Jadi setiap kali kalau saya dapat event ke apa, saya terus panggil kawan-kawan ni, saya tanya, okey, saya ada event ni, you all nak join tak saya buat? Dan dia orang sanggup join. Nasihat saya, kalau ada orang yang baru nak mulakan perniagaan dalam bidang industri perkahwinan ni, pertama sekali kita kena tahu ilmu dia. Macam saya pun sendiri orang baru, so bila saya mulakan sesuatu yang baru ni dan saya buat sesuatu yang saya rasa lain daripada orang cuba buat. Dulu kebanyakan orang dia mula untuk buat wedding business, dia mesti nak ada kedai, dia mesti nak ada butik, dia mesti nak ada baju, pelamin semua, dia mesti nak beli barang, spend dekat berpuluh-puluh ribu, lepas tu baru macam okey aku buka bisnes. Tapi sekarang ni dengan ekonomi sekarang ni, kita kena bijak untuk cari jalan macam mana kita boleh buka bisnes. At the same time kita nak kurangkan modal, kita nak kena jimat daripada segi modal. So sebelum kita buat apa-apa bisnes pun, kita kena study dulu bisnes tu, apa potensi bisnes tu, apa yang kita perlukan.
Macam kalau saya fikir saya seorang-seorang buat kerja, memanglah kita rasa macam kita tak cukup, tak cukup staff ni nak buat itu dan ini. Tapi saya tak pernah rasa macam saya buat kerja seorang-seorang. Saya tak pernah rasa macam ya Allah alone-nya buat kerja ni. Sebab I think sebab saya bermula, tim orang kahwin ni bermula dari dalam IWTA tu sendiri. So saya tahu saya ada satu circle yang sangat besar. Saya ada circle yang boleh bantu bila-bila masa. Jadi saya tak rasa sangat macam ya Allah aku tak ada orang, tak ada staff, tak ada orang nak kerja, tak ada orang ni. Memang cuma kadang-kadang sajalah kalau kita macam rasa tu. Tapi kawan-kawan ni akan cepat kata, kau nak aku tolong apa? You nak apa? Dia akan cepat feedback macam tu. So pada saya, kalau kita rasa alone sangat tu, mungkin you kurang communicate dengan kawan-kawan. You tak tahu kawan ni apa kebolehan dia. Kawan pun tak tahu apa kebolehan kita. So kalau kawan tak tahu apa kita boleh buat, kawan pun kadang-kadang mungkin tak berani nak tolong. Jadi kita pun kena tunjukkan apa potensi kita, apa kebolehan kita. So kita sama-sama kena bersama dalam industri ni. So terima kasih banyak-banyak sebab tak buatkan saya rasa alone dalam industri ni.